Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Poli bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Guys, siasatan kes kematian pelakon Sushant Singh Rajput masih belum ada apa-apa perkembangan. Kami akan sharing dengan anda kalau memang ada berita mengenai hal itu. Kelihatannya pemberitaan tentang kematian dan siasatan kematian pelakon ini semakin sepi di media-media India. Sepanjang minggu lalu terdapat beberapa info hangat yang terjadi di Bollywood. Kami rangkumkan info-info itu dalam video kali ini. Awal minggu lalu, Bombay High Court mengadakan satu pembicaraan tentang tuntutan seorang fans Sushant yang meminta mahkamah supaya mengeluarkan larangan terhadap pembuatan sebuah filem yang berjudul Nyay The Justice. Alasan yang dikemukakan oleh fans Sushant yang bernama Manish Mishra itu, filem ini memaparkan kisah Sushant Singh Rajput. Justru Bombay High Court kembali bertanya kepada Manish Mishra sewaktu sesi pendengaran tentang kes itu, daripada mana dia tahu bahawa filem yang akan dibuat itu merupakan kisah Sushant Singh Rajput. Mahkamah ingin tahu daripada mana Manish Mishra tahu akan konten filem yang belum dibuat itu. Manish dalam tuntutannya kepada mahkamah mengatakan filem itu akan merosakkan reputasi Sushant dan sudah pasti filem itu tidak akan berbicara jujur dalam kes kematian Sushant, kata Manish dalam tuntutannya kepada mahkamah. Menurut media The Times of India, filem yang berjudul Nyay The Justice itu diproduce oleh Sarla Saraogi. Dalam petisyennya, Manish mengatakan memandangkan investigasi terhadap kes kematian SSR masih belum selesai dan penyebab kematian juga masih belum diputuskan oleh CBI apakah kerana bunuh diri atau dibunuh, maka tidak sewajarnya filem ini dibiarkan begitu saja. Mahkamah ingin tahu atas dasar apa Manish kelihatan beria-ia mahukan filem ini dihalang. Dan menurut lawyer yang mewakili Manish iaitu Chetan Agarwal, Manish adalah seorang businessman, pekerja sosial, seorang fan dan seorang follower Sushant Singh Rajput. Menjawab pertanyaan mahkamah bagaimana Manish boleh tahu konten filem ini, Chetan Agarwal mengatakan judul filem itu saja sudah menggambarkan akan konten filem itu. Nyay dalam bahasa Hindi bermaksud aniaya. Mengenai hal ini, lawyer yang mewakili produser filem tersebut mengatakan kliennya tidak akan menyentuh tentang siasatan yang dilakukan oleh polis Mumbai sebelum ini tentang kematian Sushant dalam filem tersebut. Mahkamah masih belum mengeluarkan verdict atau putusan terhadap perbicaraan ini. Guys, di akhir minggu lalu, tepatnya Sabtu malam 20 Februari 2021, para pelakon Bollywood diberikan penghargaan dalam satu program anugerah, yaitu Dada Saheb Phalke International Film Festival Award 2021. Anugerah ini diberikan untuk mereka yang terbaik dalam filem, TV dan muzik. Penambahan terbaru dalam anugerah ini ialah memasukkan tayangan di platform OTT. Anugerah Dada Saheb Phalke Award adalah anugerah tertinggi dalam industri sinema di India. Ia merupakan acara tahunan yang diwujudkan di bawah Kementerian Informasi dan Broadcasting India. Semua penerima award juga akan diberikan hadiah wang tunai selain dari trofi. Nama Sushant Singh Rajput yang meninggal dunia bulan Jun tahun 2020 lalu juga disebut sebagai penerima anugerah kritik untuk kategori pelakon filem lelaki terbaik kerana kontribusinya untuk dunia perfilman Bollywood. Anugerah Dada Saheb Phalke International Film Festival Award 2021 banyak menyediakan award untuk pelbagai kategori, di antaranya untuk kategori filem yang dimenangi oleh Akshay Kumar menerusi filem Lakshmi untuk pelakon lelaki dan Deepika Padukone untuk pelakon wanita menerusi filem Chapak. Nama-nama lain yang disebutkan sebagai pemenang untuk tahun ini mengikut kategori tertentu ialah Kiara Advani, Sushmita Sen, Bobby Deol dan beberapa nama lainnya. Anugerah ini adalah untuk filem-filem yang ditayangkan kepada umum pada tahun 2020 lalu. Dan dalam perkembangan yang berkaitan, pemerintah pusat India dikatakan sedang merancang untuk mewujudkan satu award dengan mengabadikan nama Sushant Singh Rajput untuk award tersebut. Satu sumber mengatakan usaha sedang dilakukan untuk mewujudkan hal itu dalam anugerah National Award yang biasa diberikan oleh pemerintah India menghargai rakyatnya yang berhasil dalam bidang-bidang tertentu. Satu sumber daripada parti yang memerintah India kini iaitu Bharatiya Janata Party atau BJP dipetik oleh portal Bollywood Hangama sebagai mengatakan idea itu sudah dimajukan kepada pemerintah pusat namun disebabkan birokrasi
dan politik yang masih belum dapat disempurnakan, kata sumber itu lagi. Portal itu juga mengatakan selanjutnya sebelum ini pun sudah ada kenyataan yang akan memberikan penghargaan kepada mendiang pelakon itu setelah kematiannya pada bulan Jun tahun 2020 lalu. Namun kenyataan itu hanyalah tinggal kenyataan dan tidak juga terlaksana hingga kini. Portal ini juga turut mengharapkan agar apa saja mengatasnamakan mendiang Sushan Singh Rajput hendaknya dilaksanakan dengan betul. Portal ini juga sempat menuliskan bahawa mantan pacar Sushan, Ankita Lokande, ada membuat persembahan tarian lagu-lagu daripada filem lakonan Sushan dalam satu program award. Portal Bollywood Hangama mengharapkan agar semua sumbangan yang diterima oleh Ankita pada waktu itu hendaknya disalurkan terus kepada badan amal yang ditubuhkan Sushan sewaktu hayatnya ada dahulu. Badan amal itu bertujuan membantu insan-insan yang hidup susah dan Ankita membuat persembahan itu atas nama Sushan. Sudah seharusnya dia menyerahkan hasil sumbangan orang ramai itu supaya boleh disalurkan kepada mereka yang memerlukan, kata portal itu lagi. Okey guys, Q&A atau question and answer. Pertanyaan anda, benarkah pelakon Dia Mirza sudah berkahwin? Sekali lagi, siapakah mantan suaminya dan siapakah suaminya sekarang? Boleh ceritakan pasal Dia Mirza? Kami coba jawab pertanyaan anda itu. Dia Mirza ratu cantik yang suka tersenyum, namun hidupnya memaksa dia untuk tidak tersenyum. Dia Mirza atau nama sebenarnya Dia Hendrik dilahirkan pada tanggal 9 Disember 1981. Dia merupakan model, aktris, produser dan pekerja sosial di India. Dia Mirza merupakan runner-up kedua dalam pertandingan Ratu Cantik Femina Miss India tahun 2000 lalu. Dia mewakili India dalam pertandingan Miss Asia Pasifik pada tahun 2000 itu juga dan kemudiannya dia keluar sebagai pemenang untuk pertandingan tersebut. Kemenangan Dia Mirza ini menjadikan India memenangi 3 gelaran Ratu Cantik pada tahun 2000 tersebut, yaitu Miss Universe dimenangi oleh Lara Dutta, Miss World oleh Priyanka Chopra dan Miss Asia Pasifik oleh Dia Mirza. Selain itu, sewaktu dalam pertandingan Miss India, Dia Mirza juga memenangi gelaran Miss Beautiful Smile, Miss Avon dan Miss Close Up Smile. Dia Mirza memulai debunya sebagai pelakon menerusi filem Rehna Hai Tere Dil Mein pada tahun 2001. Setelah itu dia banyak membintangi filem-filem seperti filem Dum, Divanapan, Tumko Na Bhul Payenge, Tumsa Nahi Dekha A Love Story, Parinita, Das Lagi Raho Munna Bhai dan Salam Mumbai. Pada tahun 2018 dia melakonkan watak isteri Sanjay Dutt iaitu Manyata Dutt dalam filem biopik Sanju yang merupakan antara filem yang membuat kutipan kasar tertinggi di India. Dia Mirza kemudiannya menubuhkan satu production house yang diberi nama Born Free Entertainment bersama bisnes partnernya Sahil Sangha. Menerusi production house ini mereka memproduksi filem yang berjudul Love Breakups Zindagi yang rilis pada tahun 2011, juga filem Bobby Jasus dan beberapa web series yang ditayangkan menerusi platform OTT. Pada bulan April 2014, dia bertunang dengan bisnes partnernya Sahil Sangha dan kemudian mereka berkahwin pada tanggal 18 Oktober 2014 di lokasi farmhouse milik Sahil di Chhatarpur, Delhi. Dia jarang men-sharing kehidupan pribadinya dengan pihak media, sebab itu tidak banyak berita tentang dirinya daripada awal dia muncul di Bollywood. Namun secara tiba-tiba pada bulan Ogos 2019, Dia Mirza mengumumkan perceraiannya dengan suaminya setelah berumah tangga selama 5 tahun. Setelah bercerai, Dia Mirza meluncurkan company production house-nya sendiri yang diberi nama One India Stories pada bulan Disember tahun 2019. Dia Mirza juga banyak membuat kerja-kerja sosial dan membantu pertubuhan-pertubuhan yang melindungi haiwan-haiwan liar. Dia juga menulis beberapa artikel untuk media Hindustan Times dan beberapa media lain. Pada tanggal 15 Februari 2021, Dia Mirza diberitakan mendirikan rumah tangga kali yang kedua dalam satu upacara sederhana yang hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman rapatnya. Para paparazzi juga tidak diundang ke resepsi perkahwinannya itu. Suami baru Ria ini juga seorang businessman. Maksud kami suami baru dia ini seorang businessman bernama Vaibhav Rekhi dan merupakan duda dengan seorang anak perempuan. Foto-foto perkahwinan Dia Mirza dan suaminya hanya tersebar di internet setelah dia memposting foto-foto itu di sosial medianya. Para fans dan supporternya mendoakan dia bahagia dengan suami barunya ini. Okey, semoga penjelasan kami tadi sudah menjawab pertanyaan anda. Terima kasih kerana bertanya.
Oke, viewers sayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman Anda ya. Pertanyaan, pendapat atau komen Anda silakan tulis di ruangan komen di bawah, atau Anda boleh juga mengirimkan pertanyaan Anda ke Messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Guys, kami mengalukan pertanyaan dari Anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan Anda itu. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua Anda berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.